Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama ruang dan peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ni insya-Allah kita akan sambung kitab kita pada hadis yang ke-64, muka surat 131. Hadis ke-64, muka surat 131. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, segera bersedekah. An Uqbah bin Harith qal sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-asra. Falamma sallama qama sari'an dakhala ala ba'dhi nisa'ihi thumma kharaja wa ra'a fi wujuhil qaumi min ta'ajjubihim li sur'atihi faqala dhakartu wa ana fi shalah tibran indana fakarihtu an yumsiya aw yabita indana fa'amartu biqismatihi. Daripada Sayyidina Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu berkata, aku sembahyang berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang asar. Ia memberi salam, kemudian dia bangun dengan segera dan masuk menemui sesetengah perempuan-perempuannya. Maknanya dia pi rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia keluar dan melihat kepada muka-muka mereka, nampak kehairanan kerana kesegeranya. Lalu ia berkata, aku baru teringat sedang aku di dalam sembahyang akan emas yang belum dibersihkan di sisi kami. Maka aku benci emas tersebut sepetang atau bermalam di sisi kami, maka aku suruh membahagikannya. Baik. Kata Sayyidina Uqbah bin Haris radhiyallahu anhu, suatu hari kami semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang asar. Apa yang pelik kami dengan hari itu dengan Nabi adalah sejurus selepas Nabi bagi salam, Nabi bangkit macam ada satu benda yang emergency, Nabi bangkit dan Nabi keluar. Nabi pergi ke mana? Ke rumah isteri-isteri Nabi SAW. Kemudian Nabi balik. Dan kata Sayyidina Uqbah, Nabi tengok muka-muka kami ni nampak macam takjub lah, nampak macam heran Nabi pergi mana? Tiba-tiba macam ni. Menunjukkan daripada hadis ni beberapa benda lah. Menunjukkan yang pertama, kebiasaannya Nabi SAW takkan bangun sejurus selepas sembahyang kalau tak ada apa-apa urusan. Nabi biasa akan duduk, wirid dan doa dulu, baru Nabi bangun. Maka banyak di kalangan masyarakat kadang-kadang bila kita ada tak ada sebarang urusan yang penting, maka kita gunakanlah masa tu untuk wirid dan doa pada Allah. Kerana antara waktu mustajab doa ni adalah fi duburi salawatil maktubati, sejurus selepas sembahyang fardu adalah salah satu lokasi untuk mustajab doa. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahawa ramai di kalangan masyarakat kadang-kadang berpendapat bahawa wirid lepas sembahyang ni bid'ah, Nabi tak buat, bangkit dan bergerak ke lokasi yang lain.
Hadis ini memberi satu jawapan yang mudah bagi dalil pada kita bahawa kalaulah kebiasaan bangkit dan bangun itu menjadi kebiasaan di kalangan Nabi, maka para sahabat tidak akan rasa kagum dan takjub dan rasa pelik dengan benda tu. Banyak dulu saya pernah jadi Ramadan di kios di Bertam tu, mereka ada panggil satu imam daripada Mekah lah. Imam tu dia jadi imam tarawih. Jadi Assalamualaikum. Lepas habis sembahyang tu, semua orang duduk, dia tok imam tu dia bangkit, dia belah. Dia seorang dia belah. Hak dia belakang, hang tengok aku tengok hang gitu. Dia tak tahu sebab apa. Tak ada benda apa pun, dia memang kerja di situ. Tiap malam dia kena jadi imam kat situ. Ada jugalah. Dulu sekali USM juga pernah panggil satu macam tu lah. Dia macam tu. Kita kurang jelas tentang kaedah selepas sembahyang, hak sunnahnya macam mana. Jadi kebiasaannya Nabi SAW akan duduk. Bila Nabi bangun, sahabat rasa heran dan rasa pelik. Fi wujuhil qaumi min ta'jubihim. Dan aku kata Saidina Uqbah, Nabi perasan muka-muka. Bila tengok muka tu nampak macam heran. Sebab muka ni adalah ekspresi daripada emosi orang. Kalau orang tu dia marah, dia boleh tunjuk di muka dia. Kalau orang tu dia sedih, dia menyesal, apa-apa ni, muka ni dia ekspresi muka lah. Sebab tu Nabi SAW bila kita tengok hadis-hadis, kita tengok bahawa Nabi ni orang yang ceria, senyuman. Nabi orang yang hebat. Walaupun dia ada ribuan masalah, tapi dia tak tunjuk masalah tu di hadapan orang. Bukan macam Nabi ada masalah di luar rumah, tapi bila masuk dalam rumah, Nabi SAW boleh ceria, main-main isteri, lari dan sebagainya. Okey. Dalam hadis ni juga, kalau tuan-tuan perasan, Nabi kata hadis, saya baca hujung hadis tu Nabi. Kemudian Nabi kata, sebenarnya masa aku tengah sembahyang tadi, aku teringat ada satu tibran. Tibran ni emas yang belum diproses. Maknanya emas ori, emas asli yang ada dekat rumah aku. Dan aku tak suka benda tu berlama-lama dekat rumah aku. Aku nak sedekah dan edarkan benda tu supaya dapat pada orang yang berhak dapat lah. Cuma timbul persoalan. Bolehkah Nabi ni masa sembahyang dia duk ingat benda-benda macam tu? Bukankah kita masa sembahyang ni tak dibenarkan untuk ingat macam-macam dalam sembahyang? Bukankah ingat dalam sembahyang sebahagian daripada godaan syaitan? Kan masa azan syaitan lari. Masa iqamah syaitan lari. Kemudian syaitan akan main. Di ruang-ruang soft yang kosong tu dia akan masuk, dia akan cakap dekat hati kita, uzkur kaza wa kaza, ingat ni, sehingga orang tu dia lupa. Sama ada dia sembahyang 3 atau 4 rakaat, dia lupa jumlah rakaat dia. Jadi boleh tak kita kata dalam hadis ini, Nabi kata dalam sembahyang tak boleh fokus ke benda lain. Tapi kita tengok apa yang Nabi fokus ni, macam Nabi tak fokus ke sembahyang pula. Okey, ulama jawab. Lintasan ni ada dua. Satu, lintasan yang kita sebut sebagai lintasan daripada Allah SWT. Ataupun khatir itu, lintasan itu adalah khatir syaitani. Khatir syaitani maknanya lintasan atau gangguan daripada syaitan, atau lintasan daripada ilham daripada Allah SWT. Kalaulah dalam kita sembahyang, kita teringat sesuatu benda yang baik yang kita nak buat, dan benda tu kita tak plan, dia main sendiri. Contoh, lepas sembahyang ni, aku ingat nak balik rumah nanti nak baca Quran lah. Lintasan juga, tapi lintasan tu nak buat benda yang baik. Aku ingat lepas sembahyang ni nanti, aku ingat nak buat kenuri lah. Adalah benda-benda yang baik yang dia fikir, nak zikir ke, nak hafal hadis ke, nak hafal Quran ke. Dia ada khatir atau lintasan macam tu. Dan lintasan itu adalah bukan dia miliki atau dia create atau dia fikir, dia main sendiri saja. Maka itu lintasan yang tidak salah, di luar daripada kawalan. Adapun lintasan yang datang daripada syaitan ni, kebiasaannya lintasan ini akan menyebabkan rosak jumlah rakaat dalam sembahyang sebab kita lupa. Dan kebiasaannya ingatan tu adalah ingatan berkaitan dengan dunia. Dia kah abang kita benda ni kunci lama tak jumpa, hilang, jumpa balik. Tu standard lah tu. Betul lah, ada sekali tu aku letak bawah tu, anak aku baling bawah katil. Penat aku beli kunci baru. Dia akan
teringat balik zaman segala benda dalam dunia dia boleh ingat, sebab lintasan tu adalah lintasan syaitan. Semayang ni bukan kita kata bila kita takbir tu kita fana. Macam Allah Akbar jadi tak tahu apa benda berlaku kat dunia dah. Tak selalu macam tu. Bukan macam tu baru maksud dia khusyuk. Kalau tuan-tuan tengok, Nabi SAW sembahyang, tetapi concern Nabi dengan apa yang berlaku di sekeliling masih ada. Contoh, Nabi masih react lagi kalau ada baby menangis. Kalau hadis kata apa? Kalau Nabi sembahyang ringkas. Tapi kalau Nabi dengar baby menangis, Nabi akan lagi cepat ringkaskan sembahyang, sebab Nabi tak mau baby tu nanti susah. Nabi tak mau baby tu jadi macam susah dan payah macam tu. Maknanya Nabi sembahyang, Nabi tengok, tahu apa yang berlaku di keliling. Tahu tu bukan sehingga merosakkan sembahyang. Demikian juga kalau kita kena Nabi sembahyang ni tak tahu apa benda dah. Salah juga cakap aku tu. Kerana kita perlu tahu juga nombor rakaat yang kita nak ni. Masa kita sembahyang tasbih, kita kena kira tasbih tu. Fokus kita 10, 15, zikir 3 kali. Kita kena subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Zikir yang kita baca bernombor, kena ingat. Nah, maksudnya ada konsep yang kita sedar apa yang sedang kita buat, dan Hasan dan Husain cucu Nabi SAW lompat belakang Nabi. Kalau Nabi sembahyang ni fana tak tahu apa, jadi macam kena rasuk lah kita kata kan. Sembahyang tak tahu apa, cucu naik pun balik gerbang tu Nabi sembahyang tu je. Nabi sembahyang macam tu kan? Tak. Sebab apa? Sebab Nabi sembahyang macam kita sembahyang. Dalam keadaan sembahyang kita tahu berapa rakaat kita sembahyang, apa yang kita berlaku dalam sembahyang. Sehingga Nabi ajak pada kita, katalah kita tengah sembahyang ada binatang-binatang. Buah ke binatang yang boleh cedera ke orang tu mai, boleh sembahyang? Boleh. Kalau iman tinggi boleh sembahyang. Kalau hak biasa ni kita nampak lipan jatuh, tak adalah besar mana, lebih kurang besar paha aku tu jatuh. Sekok. Dia tengok, dia mai kat aku, kalau wali Allah dia tunggu lah. Kalau hak biasa duk ada macam kita, kuali punya geng, asal cungit belah awal aku tu ya. Boleh tak kita tahan sembahyang tak khusyuk? Sebab tu, khusyuk ni maknanya hati fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jumlah rakaat, adapun apa yang berlaku tu, itu tidak dikira kesalahan kalau kita tahu dan sedang apa yang sedang berlaku pada kita. Maka Nabi ingat pasal emas dan Nabi nak derma. Sebab tu Nabi sejurul lepas sembahyang, Nabi keluar ke rumah-rumah, pencarilah emas mana yang ada, Nabi bayar. Nabi dermakan cepat-cepat. Dan li surah Al-Faqara zakartu'na. Okey, dalam hadis ni juga menunjukkan pada kita bahawa Nabi SAW ni sifat derma dia adalah sangat tinggi. Nabi jenis tak suka simpan dalam rumah tu barangan yang terlalu banyak. Nabi suka sifat dia adalah menderma. Sifat Nabi SAW memberi. Jadi kita boleh tak kalau kita nak simpan barang kat rumah? Taklah salah. Boleh simpan. Cuma kita jangan kata kita yakin barang-barang ni lah yang ada kat aku, esok aku nak makan dan sebagainya, rezeki Allah yang bagi. Boleh simpan tak apa, tak jadi masalah. Dan juga dalam hadis ni kita tengok Nabi simpan emas kat rumah. Nabi simpan emas dekat rumah. Boleh kita simpan harta kita kat rumah? Boleh lah. Tapi lebih selamat kita simpan di lokasi yang bank dan sebagainya. Lebih selamat, dan macam zaman kita sekarang ni, lebih selamat dan lebih kukuh. Hatta zaman jahiliah sekalipun, kalau orang nak pergi mana-mana, orang bagi kat Nabi suruh simpan dekat rumah. Tahap keselamatan lah. Macam dulu kita boleh pergi main depan rumah, boleh pergi naik bendang, boleh pergi naik basikal rata-rata. Zaman kita. Zaman sekarang ni dengan culik lah, dengan yang tu, dengan ini dan sebagainya. Maka keperluan semasa tu kita elakkan daripada simpan barang-barang kat rumah. Daripada hadis ni kita nak abang juga apa dia, tentang sifat derma yang kita usahalah untuk menjadi penderma yang terbaik. Kerana Nabi SAW tunjuk kat kita, walaupun benda tu ada, boleh je lepas sembahyang sekali pergi. Tak, kalau benda baik kita jangan tangguhkan dia. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk capai keampunan Allah.
berlumba-lumba. Maknanya benda baik jangan bertangguh, kita buat dengan segera. Kerana orang yang selalu menderma ni didoakan malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Allahumma wa qala al-akhar wa ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang rajin derma infak fi sabilillah, engkau gantikan duit dia dengan lebih baik daripada apa yang dia derma. Dan orang-orang yang kedekut, orang yang tak hidup masin, orang yang suka simpan harta dia, engkau talafa, engkau musnahkan. Orang yang kedekut ni dimusnahkan, didoakan kemusnahan oleh malaikat. Okey, tu hadis yang pertama. Masuk hadis yang berikutnya. Kata an Quraibin sa'altu Umma Salamata anir raka'ataini ba'da al-asri. Faqalan Ummu Salamah sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha anha. Thumma ra'aituhu yusallihima hina shalla al-asr. Thumma dakhala wa 'indi niswatun min bani Haram min al-ansar. Fa'arsaltu ilaihi al-jariyah. Faqultu qaumi bijanbihi. Faqultu qumi bijanbihi. Faquli lahu taqulu laka Ummu Salamah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tuka tanha an hataini raka'ataini wa araka tusallihima fa in asyara bi yadihi khiri anhu fa'alatil jariyah fa asyara bi yadihi fastakharat anhu falaman sarafa qala ya banata Abi Umayyah sa'alti anir raka'ataini allataini ba'da al-asr wa innahu atani nasun min Abdil Qais fashaghaluni anir raka'ataini allataini ba'da adh-dhuhri fahuma hatani. Daripada Sayyidina Quraib radhiyallahu anhu. Terjemahan dia dia jauh lama. Saya terjemah tuan-tuan macam tu senang. Kata Sayyidina Quraib, dia tanya dekat Ummu Salamah. Quraib ni dia adalah tabi'in. Dia tanya dekat Ummu Salamah. Ummu Salamah ni siapa? Isteri Nabi SAW, atau bahasa lebih sopan nama dia adalah Ummul Mukminin, mak orang beriman. Saya cerita kat tuan-tuan, mak ni maknanya apa? Boleh tak kita salam dengan dia sebab dia mak kita? Boleh tak kita ni dia buka aurat rambut depan kita sebab dia mak kita? Boleh tak kita mewarisi harta pusaka sebab dia mak kita? Tak. Ketiga-tiga itu tidak boleh. Jadi apa nisbah mak ni ke mana? Kata Syekh Karim Zaidan, mak ni adalah nisbah kita tak boleh kahwin dengan dia. Sampai bila-bila mak orang beriman ni, maknanya tak ada orang boleh kahwin. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW meninggal, Aisyah umur berapa? 18 tahun. Dan dia berseorangan sampai sama 63 tahun baru dia meninggal dunia. Tak ada orang boleh kahwin sebab dia adalah mak orang beriman. Kata Sayyidina Quraib, aku tanya Ummu Salamah berkaitan 2 rakaat lepas sembahyang asar. Maka kata Ummu Salamah, aku dengar Nabi SAW tak bagi dan melarang daripada 2 sembahyang tu. Tapi ada satu hari, ra'aituhu yusallihima. Aku pernah nampak dia sembahyang. Nabi tak bagi. Tapi aku pelik juga hari tu, ada sekali tu, aku nampak Nabi sembahyang selepas sembahyang asar. Thumma dakhala indi niswatun. Padahal masa Nabi SAW sembahyang asar semua tu, ada perempuan-perempuan tetamu daripada Bani Haram. Bani Haram ni salah satu bani daripada golongan Ansar. Ada ramailah kawan-kawan perempuan pada Ummu Salamah, mereka ramai duduk di rumah. Dan hari tu Nabi sembahyang asar, dan aku tengok Nabi sembahyang sunat selepas daripada asar. Aku pun macam rare juga ni. Maka aku hantar salah seorang jariyah, hamba perempuan daripada Haram yang ramai perempuan yang main rumah aku ni. Aku kata kat dia, hang pi tanya dekat Nabi SAW tentang, kata kat dia, dulu Nabi pernah kata dekat Ummu Salamah, Nabi tak bagi sembahyang. Tapi boleh pula sembahyang sekarang ni. Hang pi tanya penjelasan dekat Nabi. Hang pi sat dia tanya.
Maka dia pun qumi bijanbihi, berdiri sebelah dia, faquli lahu, dan katakan pada dia, taqulu laka Ummu Salamah. Nabi duduk semayang, Ummu Salamah nampak. Ummu Salamah suruh jariyah tu, dia pi dekat tepi Ummu Salamah tu, tepi Nabi tu, dia suruh cakap dengan Nabi. Padahal Nabi duduk semayang. Dia suruh dia cakap, dia kata, Ummu Salamah kata, bukan Nabi tak bagi semayang ke lepas asar ni? Saya Ummu Salamah suruh tanya macam tu. Suruh jariyah tu pergi cakap macam tu. Padahal Ummu Salamah tahu Nabi duduk semayang. Maka apa Nabi buat? Wa araka tusallihima. Dan hari ni kami lihat kamu semayang. Fa asyara biyadihi fastakhiri anhu. Nabi duduk semayang. Nabi buat apa? Dekat perempuan jariyah tadi tu, Nabi kata macam, beredar daripada aku. Maknanya, jangan cakap sekarang ni. Satgi aku beritahu korang tentang penjelasan tu. Sedang cakap. Kata ulama, kita, bila orang tu semayang, kita boleh interaksi dengan dia. Contoh, saya beritahu tuan-tuan. Kita ni, isteri, dengan anak-anak, nak keluar makan. Suami ni semayang lama, tak habis-habis semayang ni. Kita perangat dah nasi kat dia. Dengan lauk semua, dia kata tak mau keluar. Kita pergi kat dia, kita sambil duduk pakai tudung, kita kata, abang, nasi dah masak dah, ada kat situ, kami nak keluar Ustaz. Dia duduk semayang, kita inform dekat dia. Boleh tak? Daripada hadis ni boleh. Cuma jangan panggil dia lah. Orang tu duduk semayang, kita emergency nak balik dah, aircon tak tutup. Kita tengah semayang kan, dia main. Kita kata kat dia, Haji, lepas semayang Haji tolong tutup saya aircon lah. Cakap je dengan dia balik. Kalau dia tanya balik, aircon mana satu? Kalau kita ada dua, dia tak tahu hak muslimat ke hak muslimin. Kita boleh interaksi, cuma jangan interaksi balik. Kalau kita khawatiri dia tu orang yang tak mengaji dan dia tak tahu, dia boleh bertindak, apa orang cakap orang dengan orang semayang pula, maka kita elakkan. Sebab qadiyah ni atau situasi ni dia jarang berlaku. Orang yang mengaji hadis dia tahu benda tu boleh, tapi kebanyakan orang dia tak tahu benda tu. Jadi bila kita buat di kalangan orang tak tahu, dia akan jadi timbul persoalan, dia ni mengaji mana Syiah kot cakap dengan orang semayang ni. Macam tu. Dulu saya di Mesir tu, masa turun semayang tu, saf belakang tu, dia kalau orang sakit ni, macam pakcik-pakcik yang duduk kursi tu, dia akan bubuh kursi macam kantin tu, panjang tu, dia bubuh di belakang tu, dua tu, boleh duduk lah 10-20 orang boleh duduk di situ. Jadi salah seorang daripada duduk di situ tu adalah Bilal atau Tok Siok masjid tu lah. Ada satu bro ni dia masuk. Saya pun masuk dengan lelaki tu. Lepas tu dia cari tempat dia nak letak beg dia tau. Kat mana dia nak letak daripada dia nak ambil uduk kapi tandas kot. Tok Imam ni, Tok Siok ni, Tok Bilal tu lah. Dia duduk semayang. Dia bagi isyarat. Dia kata, hang dia letak beg hang dekat situ. Kawan tu pun dia letak situ. Lepas tu dia pergi semayang tu. Boleh buat begitu? Boleh. Dia batal semayang? Tak batal. Tahu mana dia tak batal? Ini Nabi SAW minta perempuan tadi beredar daripada dia. Maka dia pun beredar. Setelah beredar, maka Nabi SAW dia kata, wahai anak kepada Abi Umayyah, kamu tanya aku tentang 2 rakaat aku semayang lepas asar. Wa innahu atani nasun min Abdil Qais. Tadi, selepas Zuhur tadi, ada satu grup daripada Bani Abdil Qais. Bani Abdil Qais ni, mereka geng baru masuk Islam, tapi mereka duduk di negara Bahrain, duduk negara jauh. Macam mereka orang luar lah, macam main mengaji dengan Nabi. Mereka main 2 kali jumpa Nabi. 2 kali. Jadi ada banyak, mereka kumpul soalan, semua mereka main mengaji dengan Nabi semua, 2 kali lah. Mereka main lepas aku sembahyang Zuhur tadi, mereka duduk sembang, aku duduk tanya, mereka tanya aku duduk terang. Sampai asar dah. Aku pun terlupa dan tak dan nak sembahyang qabliyah Zuhur. Jadi aku buat apa? Aku sembahyang tadi tu adalah qabliyah Zuhur yang qada aku sembahyang. Okey, berhenti di situ. Saya beritahu tuan-tuan, ada satu info lagi.
kita ni boleh sembahyang sunat yang kita boleh sembahyang biasa tu di luar daripada waktu dengan keadaan nama dia qada. Contoh, tuan-tuan lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar, kita tak boleh sembahyang sunat. Tapi ada sunat yang boleh, ada sunat yang tak boleh sembahyang. Jadi yang boleh, yang tak boleh tu macam mana? Yang boleh tu ialah sembahyang sunat yang dikerjakan selepas daripada sembahyang sunat yang dikerjakan tu, yang pertama qada, boleh. Lepas asar, kita sembahyang sunat sebelum zuhur atau selepas zuhur, kita transfer mai lepas asar, boleh, dengan niat qada. Jadi kalau ada orang sembahyang sunat lepas subuh dan lepas asar, jangan segera menghakimi dia. Kerana ada benda boleh, ada benda tak boleh. Benda boleh tak boleh ni macam ni. Bolehnya ni sembahyang, ini sebab. Macam ni. Ini sebab, ini sembahyang. Sebab dulu, baru sembahyang. Boleh. Yang tak boleh, sembahyang dulu, baru sebab. Sembahyang, okey. Sebab apa Nabi sembahyang tadi tu? Sebab dia dulu. Sebab dia qada. Qada apa? Qada zuhur tadi. Benda sebelum Nabi sembahyang, baru sebab dulu, baru sembahyang. Boleh. Ni sebab dia, ni Nabi sembahyang. Boleh. Kita tengok ada satu bro tu sembahyang selepas subuh pukul 6.45. Semua orang duduk dekat masjid. Dia masuk, dia sembahyang ataupun dah habis sembahyang subuh, dia baru main. Dia bukan tak sembahyang lagi. Dia sembahyang macam dia sembahyang sunat. Kita pergi kata kat dia, abang, tak boleh sembahyang sunat selepas daripada subuh. Dia kata, tak, saya sembahyang sunat tu adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa dia sembahyang? Sebab dulu. Sebab dia masuk masjid, sebab tu dia sembahyang. Ada sebab, boleh sembahyang. Ada sebab apa lagi? Sebab apa hang sembahyang lepas asar? Aku sembahyang lepas asar ni sebab aku ambil wuduk. Wuduk dulu, baru sembahyang solat sunat wuduk. Maknanya sebab dulu, baru sembahyang. Boleh tak? Boleh. Walaupun waktu tu waktu larangan. Sembahyang sunat, ada sembahyang sunat yang boleh. Jadi yang tak termasuk, yang termasuknya adalah sembahyang dulu, baru sebab dia di belakang. Contoh sembahyang hajat. Sebab apa hang sembahyang lepas subuh ni? Aku sembahyang lepas subuh ni sembahyang sunat sebab apa? Sebab lepas sembahyang sekali aku nak doa ke Allah supaya Allah mudahkan aku nak pergi interview sekali. Sembahyang sunat tu dilarang lepas subuh. Sebab sembahyang dulu, baru sebab. Istikharah sebab nak menikah contohnya. Nak menikah pukul 10 pagi, akad nikah. Lepas subuh dia istikharah. Sesuai ke tak? Maka dia pun tak habis sembahyang. Orang tanya, sebab apa sembahyang? Dia kata, saya nak istikharah. Sesuai tak? Istikharah tak boleh. Sebab apa? Sembahyang dulu, baru sebab. Sebab kita nak doa ke Allah sesuai ke tak? Maka dilarang solat sembahyang tu. Adapun sembahyang qada, tak ada masalah. Qada fardu. Kita sembahyang subuh, bangkit sembahyang subuh zaman kita pok ye dulu. Zaman naik Vespa belakang sikit bawa markah duk ronda tu kan. Tak sembahyang tu, nak ganti balik sembahyang tu boleh tak? Boleh. Sebab yang tak boleh sembahyang sunat. Yang kita sembahyang sekarang ni nama dia apa? Sembahyang fardu. Sembahyang fardu, qada boleh. Sembahyang sunat, qada boleh. Sembahyang solat gerhana boleh. Sembahyang sebab apa sembahyang? Aku sembahyang sebab gerhana. Baru sembahyang. Boleh? Jarang orang sembahyang siap-siap. Gerhana esok, sembahyang hari ni. Orang sembahyang. Dia kata, esok tengok jabat mufti kata ada gerhana. Sembahyang siap-siap lah, esok tak dan. Tak boleh. Dia kena sembahyang. Ada gerhana, baru boleh sembahyang. Maka kesibukan dengan Bani Abdul Qais yang datang tu,
kesibukan kedatangan Bani Abdul Qais ni menyebabkan Nabi SAW tak semayang, dan 2 rakaat Zuhur yang patut aku semayang tadi itulah yang aku semayang sekarang. Isyarat tangan tak batal. Saya tengok catatan apa lagi hadis ni. Okey. Baik, okey, ada soalan tentang hadis tadi? Tak. Maksudnya kita lepas semayang, maksudnya benda tu sebab dia kemudian. Tak boleh. Sunat musafir, mungkin kita berhenti di RNR mana-mana, baru kita boleh buat. Maksudnya bagi habis waktu subuh tu lah. Jangan sejurus selepas subuh. Ada sama, okey. Maksudnya dah bergerak. Kita dah bergerak, contoh. Bergerak dulu. Tak boleh buat lagi. Jalan, contohlah RNR mana-mana kita berhenti kan. Berhenti sarapan tu, masuk ke surau dia, kita semayang solat musafir 2 rakaat. Macam tu boleh. Okey, satu lagi Adi. Ada soalan? Semayang hormat waktu. Okey. Semayang hormat waktu ni dalam istilah fiqh disebut sebagai as-salatu hurmatan lil waqti. Semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu ni istilah dia adalah apabila syarat sah sembahyang tidak ada dekat kita. Contoh, dalam keadaan kita ni nak semayang, tapi dalam masa yang sama jam jambatan. Kita nak balik daripada Pening nak main sini. On the way, tengah-tengah jambatan, jam sebab ada accident. Sekarang pukul 6. Kita ingat dan lah 6, aku 6.30 dan lagi semayang. Sebab kita nak salin seluar. Seluar kita tak okey. 6. Turun-turun kok gelugok tu, sangkut dah jam. Alamak, 6.30 ni. 6.45, 6.50. Apa yang tak ada dekat kita? Pakaian tak bersih, syarat sah semayang. Uduk tak ada. Mineral ada belakang. Tapi mineral ada pun tak boleh, tak guna agak. Lepas tu kita pun tak menghadap kiblat. Ada banyak kekurangan. Maka tunggu masa tak boleh. 6.55, 75 minit nak azan dah. Maka sembahyanglah kita bagaimana keadaan yang kita ada. Duduk di atas kereta tu, niat semayang asar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi masa bawa kereta tu baca Fatihah macam biasa, rukuk sikit, sujud bawah sikit pada tu. Jangan pick up pedal. Lagi tertekan wabillahi taufiq wal hidayah. Sikit je syarat. Maksudnya syarat lagi maksudnya. Katalah contoh, katalah meninggal dunia. Tengah highway tu meninggal dunia, maka sembahyang itu dikira sembahyang penuh oleh Allah. Kerana itulah kemampuan maksimum yang kita ada. Kita nak tunjuk kata aku ni bukan tak mau sembahyang Allah. Ni cara aku boleh sembahyang. Sebab tak ada dah kemampuan kita. Maka jangan biar sesuatu waktu tu berlalu tanpa sembahyang. Kalau kita nak buat jamak takhir, semasa masuk waktu zuhur je, kita nak sembahyang asar lagi kan. Masuk waktu zuhur je, ingat di hati kita apa? Ya Allah, ingat aku nak buat sembahyang jamak takhir. Ingat ke tu? Katalah meninggal dunia, maka tak dosa tak sembahyang time tu. Kerana nak sembahyang, tapi ada peruntukan kita sembahyang di belakang. Isu sekarang ni adalah, dia tak niat nak sembahyang. Maknanya habis waktu zuhur, dia baru teringat, alah, tadi zuhur tak ingat pun nak sembahyang. Maka asar tadi, dia burn dah, dia punya keistimewaan untuk buat jamak tadi hilang, kerana dia tak niat di awal waktu tadi tu. Maka takut berlaku kematian atau sebagainya, maka maksudnya dalam kategori tak sembahyang. Jadi jangan tertinggal mana-mana waktu sembahyang. Ada ruang untuk sembahyang, dengan sempurna berhenti. Contoh, ada kain boleh sembahyang kat mana? Turun Masjid Seberang Jaya baru 6.45.
Dan lagi kalau kita nak masuk ke Masjid Seberang Jaya, nak berhenti, nak semayang, boleh. Ada kain belakang kereta. Kita kata, tak payahlah kalut-kalut buat apa. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Balik rumah semayang, tak ada pun semayang. Dia macam tu tak boleh. Sebab kita ada ruang. Kalau ada ruang untuk semayang dengan sempurna, mesti cari satu ruang. Kita belah sini. Kalau nak pergi ke Waqaf Siti Aisyah tu nak pusing balik lambat pula. Mana-mana yang on the way kita boleh balik sebelum nak semayang atau pusing mana-mana semayang tu, ada ruang, ada waktu semayang lagi, maka tak boleh semayang hormat waktu. Hormat waktu ni dalam keadaan tak boleh buat apa. Macam tu. Tak boleh buat apa maknanya hilang syarat-syarat untuk semayang tu jadi tak ada. 7 suruhan dan 7 larangan. 7 suruhan dan 7 larangan. Baik. Kata Sayyidina Bara' radhiyallahu anhu, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amarana bi ittiba'il janaiz wa iyadatil marid wa ijabatid da'i wa nasril mazlumi wa ibradil qasam wa raddis salam wa tashmitil atis wa nahana an aniyatil fiddah wa khatimidh dhahab wal harir wal dibaj wal qasi wal istabraq. Nabi SAW menyuruh kami 7 perkara dan menghalang kami dari 7 perkara. Pertama, Nabi suruh kami bittiba'il janais, untuk mengikut jenazah. Maknanya mengiringi jenazah sehingga ke pengebumian lah. Orang yang semayang jenazah dan iring jenazah sampai ke kebumian tu, maka dia akan dapat pahala 2 qirat. 1 qirat tu pahala dia sebanyak gunung Uhud. 2 qirat sebanyak 2 gunung Uhud pahala dia kalau mengiringi orang meninggal sampai ke jenazah dia ke dalam kubur, taklah ke tepi kubur ya. Masuk dalam kubur tu berat sangat tu. Di luar tu dapat pahalanya. Jadi antara arahan Nabi SAW adalah kita ikut jenazah sampai ke kubur lah. Kebanyakan akhir-akhir ni macam saya tengok, bila kita dengar banyak berita kematian, kita pun tak pergi lah kubur tu. Macam semayang lepas tu balik lah. Kalau ada ruang untuk kita pergi, itu lebih baik dan lebih mulia lah. Kerana pahala sangat besar. Bila pergi di kubur, tahabak dah, kalau boleh jangan berdiri di tempat-tempat yang dikhawatiri ada jenazah. Di jalan-jalan denai-denai dia tu boleh. Kalau kita nampak macam ni ada batu nisan, sini ada batu nisan, ni kemungkinan ada orang ni, cari tempat yang tak ada orang. Jangan duduk di atas kembung kubur tu. Berdirilah, tak apa, sat je. Tok Imam baca talqin ke, baca doa ke apa tu, kalau boleh kita berdiri lah. Jarang Tok Imam baca talqin sampai 2 hari tak berhenti. Ada sat ya, 20 minit gitu ya. Lebih kurang kita beratok di beli barang kat pasar raya tu lebih lama. Yang kedua adalah iyadatil marid, menziarahi orang sakit. Saya beritahu kat tuan-tuan, apabila kita pergi menziarahi orang sakit, dia sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Nombor 2, jangan ambil masa terlalu lama untuk ziarah. Ziarah 5 minit, 10 minit paling lama, lepas tu kita boleh gerak balik dah. Melainkan dia suka kita duduk lama. Dia suka macam kita geng surau, geng masjid, kita ceritalah kat aku pasal surau, kita pun cerita pasal pejabat, dia rasa terhibur, seronok, boleh duduk. Kalau boleh, jangan lama sangat ziarah. Dan makanan-makanan yang tak kena-mengena, tak payah bawa lah. Kerana kita pun tak tahu dia sakit apa, buah-buahan apa yang dia boleh makan, ada buah yang tak boleh makan. Lagi suka hati kita bawa buah temikai lah apa, sakit perut pula lagi tu. Bawa anggur lah apa semua macam-macam tu. Dia yang mudahnya bagi makanan kat siapa tahu? Dekat orang yang jaga dia. Hospital jaga orang yang sakit ya. Orang yang jaga orang sakit tu hospital tak layan. So kita kalau kenal isteri dia ke, jiran kita, adik-beradik kita, telefon tanya isteri dia, "Anda makan ke belum? Nak apa-apa ke? Kami nak beli." Beli bagi makan dia. Kalau ada duit nak bagi,
bagi dekat tangan orang yang jaga tu. Orang yang jaga tu kadang ada anak kat rumah, masak pun tak dan, ulang alik, kena hospital duduk sini. Tapi dia kena pergi Sultan Abdul Halim, ulang alik. Sebab pakar mata ada di sana contoh. Ulang alik jam yang tu, duit dan sebagainya. Maka ringankan beban, kesusahan dia, kita bagi pada dia. Ada pun orang yang sakit tu, tak apalah, hospital jaga dengan elok, dengan tenang dan kasih sayang dah. Adalah waktu ziarah kan, sesuai kan. Saya suka lah GH dia buat waktu tu. Tak tahu, KPG ada waktu lautan doktor? Ada. Tapi kalau orang main sikit-sikit dia macam bagi juga acan kan. Kalau GH dia tegas. Bagus juga sebab masa tu kan dia makan ubat, dia nak rehat. Kita pula jenis P, kita nak bagi tahu kat dia kata kita main. Tu perangai kita. Kita pi, dia pukul 9 malam dia tidur. Dia makan ubat. Kita lepas kuliah semua selesai time tu. Hampir diam-diam, hampir tepi dia, hang dah biskut ke apa letak, hang balik je lah. Hampir nanti lepas dia sihat, hang kata saya pergi ziarah, hang sana tidur. Tak payah gerak dia. Hai, bangun. Kami ni, geng surau ni, hang kenal tak? Dia mamai gitu. Macam mana sakit apa? Tak payah tanya lah sakit apa, 1000 kali dia muntah dia. Sampai dia ambil MP3 letak di situ. Tap dia tu kan. Dia tak nak voicemail dekat situ. Earphone pun dia pun siap dah. Earbud. Hang dengar lah. Oh sakit sebab tu. Hari-hari ulang. Isteri dia pun dah boleh move on. Dah 3 hari dah. Sakit. Isteri dia pun okey, boleh terima. Dia pun ulang balik. Suami kena apa? Accident tak mana. Itulah itu kami bawa pergi dengan dia. Pergi makan si kanak pagi tu lepas subuh. Bawa kereta laju. Padan jatuh pun. Ni tak apa pandai ke tu. Tak payah tanya dia sakit apa. Hang bukan doktor. Kan nak bagi ubat pun kat dia. Macam hantar tu ada faedah pun. Hampir kat dia ziarah dia. Doa. Ya Allah bagi sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik senang. Ada hak jenis P tu bawa plastik siap lah. Dia bawa plastik. Sebab kan orang bagi ziarah biskut Jacob lah banyak kan. Dia kata banyak tin-tin biskut ni nak buat apa ni. Dia tu pun dia kata betul lah. Banyak sangat ni. Hang nak ambil balik lah. Tapi aku plastik aku tak ada. Aku ada. Dia bawa siap plastik. Untuk dia pau biskut kawan tu, dia balik pula. Orang pergi ziarah bawa makanan, dia pergi ziarah dia bawa balik makanan orang. Lebih teruk lagi lah. Kawan tu tidur, dia kata hang tidur lama dah, bangun-bangun biar aku tidur pula. Dia tu dengan drip kena duduk atas kursi. Kawan ni hamil ziarah ni dia tidur baca WhatsApp kata. Best duk kata ni, syok ada TV apa semua. Best Lepas tu dia belah. Yang sakit pula duduk atas kursi. Misi tu main nak bagi ubat, dia keluar kan, bawa tarik dengan mesin nak cek oksigen semua. Dia tengok patient duduk sini. Dia kata tak boleh cek. Misi cek dia sudah, yang cek aku. Ni nama dia kawan tak guna. Ada orang yang dia ceriakan kawan tu macam tu. Benda tu macam menyeronokkan dia. Sebab orang sakit ni dia psikologi bila kita dia sembang orang, dia ceria, dia seronok sikit lah. Tapi yang penting jangan lama. Iyadatul marid ni kita pergi selalu tak apa. 2 hari sekali pergi. 2 hari sekali pergi. 3 hari sekali pergi. Tapi start je 5 minit, 10 minit. Satu duduk. Lepas tu balik. Kita bagi dia rehat banyak. Orang sakit ni jangan terlalu. Dan orang sakit ni hati dia lembut lah. Kita ceramah apa dia dengar lah. Kita kata kat dia, hang sakit-sakit ni nanti dah sembuh mainlah surau. Kita pun jadi tambah satu. Dia kan dengar. Orang sakit ni dia macam... dia dengar sikit lah. Bagi tasbih kat dia. Pelan-pelan duduk sini. Zikir subhanallah ke apa. Dia boleh dengar lah kalau dia sakit tu. Doktor ni ada ruang dakwah yang besar. Doktor di Penang tu. Dia kata, orang mai kat aku tengok dia tak pakai tudung. Aku kata kat dia, hang ni tengok. Hang ni suka sakit kepala ni sebab kepala hang terdedah kat panas semua ni. Hang kena pakai tudung ni. Dia kata bagus, elok lah. Sekali lagi main rawatan pakai tudung lah. Gunakan ruang untuk dakwah. Jadi Nabi suka ziarah. Dan boleh ziarah orang bukan Islam tak? Boleh. Orang jiran-jiran kita Chinese ke India ke sakit demam meninggal pun boleh pergi ziarah. Tak apa. Cuma jangan ikuti ritual kematian dia tu. Kita jangan ikut lah. Kita pergi tunjuk dia. Ada duit ke apa nak bagi kat anak dia, kita bagilah. Kalau boleh jangan sebut RIP itulah. RIP tu rest in peace tu. Jadi kita nak cakap kat dia macam mana? Jangan cakap dekat dia rest in peace tu. Kita cakap contoh yang meninggal suami dia.
isteri dia kan. Jadi kita katalah ayat-ayat apa-apa dalam English, kata kat dia, moga Allah beri, moga hang sabar dengan ujian, moga stay strong ke, stay strong ke, atau apa-apa. Maksudnya kita bagi pengharapan kat dia, jangan kat suami dia. Tak apalah, hanya risaulah, aku harap suami hang masuk syurga lah apa. Dia macam nak ambil hati kawan tu, dia macam over sangat pula. Ikut akidah kita, kalau dia mengucap baru dia selamat lah. Jadi dia tak ada rest in peace tu, tapi kita masih boleh tenangkan dia. Kalau kenduri kahwin pun kita boleh pergi. Tapi kami nak makan macam mana Ustaz? Kami tak tahu. Catering ni okey ke tak okey. Kebiasaannya Chinese India ni, kalau dia ada banyak kawan-kawan Melayu, dia akan order dekat catering yang kita semua boleh makan lah. Tapi kalau dia order kat catering macam kita pun tak tahu dia okey ke tak okey, jadi kita ragu-ragu, kita minum ayam kotak, minum makan buah, macam tu lah. Kita kata lah ada kenduri lain. Dia yang penting bukan kenduri tu. Janji dia tengok muka kita mai, dia pun seronok lah. Yang penting lebih pada tu adalah salam kau tu. Masa kita lipat RM50, kita bor dalam envelope, kita bagi dia. Dia kata, ni Lim, tak boleh main lah. Nanti kita ni kopi pula. Tak apa. Apa you kasih duit semua? Tak apa, you simpan lah ni. Hari kenduri anak you, okey. Dia dapat duit, tak faham tak makan, tak faham belah. Janji tunjuk muka. Menghadiri kenduri tu wajib tak? Wajib. Betul tak? Wa ijabatul da'i maknanya menghadiri jemputan. Jemputan yang wajib ni jemputan kenduri sahaja. Kenduri kahwin. Sunat, tunang, cerai ke apa. Jarang orang buat kenduri cerai tak. Apa-apa kenduri lain, sunat je pi. Kenduri kahwin pun boleh jadi tak pi tak? Boleh. Kalau ada unsur maksiat. Joget, lambak, ada merepek-merepek, campur lelaki perempuan, menari, pegang tangan, mak mentua, pak mentua, besan, semua pakat lari, menari-nari, twist gitu. Kita tengok kenduri tu, patut kita pergi. Tapi bila kita sampai di kenduri tu, maka gugur kewajipan, tak payah pergi. Dan insya-Allah kita nak bak tu, kena hati-hatilah. Kalau kita confirm tak boleh pergi, jangan lapik dengan insya-Allah. Kita tahu, sekian-sekian tarikh ni, saya tak ada sini, saya ada dekat Singapura, ada program. Bila dia jemput kenduri, kita kata, saya tarikh ni saya tak ada. Kalau bengkel saya tak jadi, khusus saya tak jadi, saya main lah. Jadi apapun insya-Allah lah, kita doakan semua baik. Macam tu, tak apa. Jangan kata insya-Allah. Boleh. Dengan tujuan supaya dia belah. Dia insya-Allah perambat nama dia. Kita malas tengok dia. Boleh kenduri? Boleh. Insya-Allah dalam hati. Harap aku nak pergi kenduri yang. Sebab dari tempat lain. Insya-Allah tu dia main-main nama Allah tu. Boleh pergi, kata saya main insya-Allah kalau tak ada apa. Tapi kalau kita dah tahu kita ada sesuatu, maka jangan sebut insya-Allah seolah-olah kita mempermain-mainkan nama Allah macam tu. Wa ijabatud da'i wa nasrul mazlum, dan membantu orang-orang yang dizalimi atau teraniaya. Kalau kita ada kuasa, kalau kita ada kedudukan, kalau kita ada kewangan, kalau kita ada beberapa ruang untuk bantu orang yang dizalimi, kita gunakan saluran kekuatan kemampuan kita untuk tolong orang yang dizalimi. Maka jangan kita gunakan kuasa untuk menzalimi orang. Wa ibrazil qasam, dan menunaikan janji. Baki raddus salam, 7 benda yang dilarang tu saya cerita nantilah dekat tuan-tuan dan siri akan datang. Cuma saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan satu berkaitan dengan seorang usahawan yang menyebut perkataan malas lah dekat bangsa Melayu, dia kata malas. Sebenarnya tuan-tuan, perkataan tu, yalah kita tahu perkataan tu perkataan yang tak bertanggungjawab lah. Bila dia nisbahkan semua Melayu malas, dia salah dia cakap tu. Kerana kesalahan ni, dia bukan melibatkan bangsa, dia melibatkan individu. Semua bangsa ada baik, ada jahat. Ada tak malas dalam Melayu? Ada. Ada tak malas dalam Cina? Ada. Ada tak malas dalam India? Ada. Ada tak malas dalam Arab? Belambok ada. Ada tak baik dalam bangsa? Ada.
Ada gangster dalam bangsa. Semua bangsa ada gangster, semua bangsa ada baik-baik, semua bangsa ada orang tak baik. Maknanya baik ni, jahat ni dia bukan melibatkan bangsa. Kita tak boleh kata bangsa ni semua kaki tipu orang. Tak boleh. Kita tak boleh kata bangsa ni semua kaki curi, kaki minum arak. Bangsa ni semua malas. Tak boleh cakap tu. Kerana kesalahan tu kesalahan individu. Bila kita tengok dalam Quran dengan hadis, kita jumpa dua sebab utama malas. Apa dia? Yang pertama, hasutan syaitan. Nabi SAW sebut, Ya'aqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama thalasa uqad. Masa hampa tidur malam, syaitan akan ikat 3 ikatan. Dan ketiga-tiga ikatan tu akan terongkai dengan 3 amalan. Apa dia? Pertama, bangun sebut nama Allah. Yang kedua, bangun ambil wuduk. Kemudian semayang. 3 perkara tersebut akan menyebabkan ikatan merungkai ikatan syaitan. Tetapi kalau dia tak buat 3 benda tu, kata Nabi SAW, wa illa fa asbaha khabisan nafsi kaslan. Dia akan jadi orang yang huduh perangai dia, bengis pada pagi hari. Pagi-pagi tu dia akan jadi orang yang bengis, jadi orang yang tak elok. Kalau dia buat, dia akan jadi tayyiban nafsi, dia akan jadi orang yang nasyitan tayyiban nafsi. Dia jadi orang yang rajin dan dia jadi orang yang hati dia baik. Pagi-pagi tak marah staff dia, pagi-pagi masuk pejabat tak tendang tong sampah semua bebai kat orang. Dia jadi orang baik. Kalau tak buat benda tu, maknanya 3 benda tu tak buat, dia akan jadi khabisan nafsi kaslan. Kaslan tu apa? Malas. Rupanya malas ni dia adalah sebahagian daripada tindakan atau tindak balas daripada godaan syaitan. Syaitan yang buat. Dan nombor 2, munafik. Perangai malas ni perangai orang munafik. Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala sebut, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum. Wa idha qamu ila salah, qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni, mereka cuba tipu Allah. Tetapi sebenarnya mereka tipu diri mereka sendiri. Apabila mereka berdiri nak semayang, mereka berdiri dengan malas sangat semayang. Yura'una an-nas, supaya manusia lihat dan mereka tidak mengingat Allah melainkan sedikit sahaja. Mereka semayang tu malas. Sebab apa malas? Janji semayang supaya orang jangan kata aku munafik. Biar orang nampak kata aku ni macam Islam jugalah. Tapi malas, padahal dia tak mau. Dia berdiri tu dia malas. Maknanya malas ni dia sifat munafik atas alasan kedua, godaan syaitan. Maka kita tak boleh nisbahkan satu bangsa tu semua malas. Banyaklah tuan-tuan nak cari bangsa Melayu yang hebat, ramai dah. Saya bagi tahu 2 contoh lah. Satu, Dr. Aiman Al-Akiti tu, yang jadi fellow di Oxford University tu, pensyarah tu. Dan nombor 2, kita ada anak Datuk Mufti kita Pulau Pinang sekarang ni, Profesor Dr. Wardah, yang dia jadi sebahagian daripada penyelidikan Malaysia dengan NASA, Aero Angkasa apa dia terlibat. Hebat tu, bukan ambil jalan-jalan. Saya ada tulis khutbah tajuk ni lah. Tak masuk lagi dalam jaib punya tu. Saya dah bawa berapa, 4-5 contoh orang yang hebat lah. Tapi kata-kata tu kadang-kadang boleh jadi betul juga kalau kita orang jadi malas. Ada malas lah, semua benda malas lah. Dia ada malas bagus. Malas bagus tu tahu apa? Malas ambil tahu pasal orang. Tu bagus lah. Dia tu menikah satu lagi. Contoh. Dia menikah satu lagi. Isteri dia pun okey dah. Isteri orang lain yang ketak ni. Tak guna jantan ni, aku mampu tak guna ni lah, dia lelaki lah. 8,000 orang maki dia. Tu rumah tangga dia, letak dia. Konsep dia apa tahu? Malas ambil tahu pasal orang. Tu malas tu bagus. Malas nak pi buat maksiat. Kita jom lah, kita pi malam ni. Ada sempoi semua. Malas aku orang pergi lah. Malas tu bagus. Malas tak bagus, malas ibadat. Malas baca Quran, malas main sunat, malas main mengaji. Tu malas yang dikeji dalam syarak.
Jadi ada malas boleh, ada malas yang tak boleh. Jadi menisbahkan seluruh bangsa tu malas, tak bagus buat tu. Jadi kita hati-hati dalam percakapan kita agar percakapan kita seharian tu boleh jadi pahala atau boleh dia jadi dosa. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat adalah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Dua je pilihan. Supaya kita tak terlibat dengan dosa-dosa free kita tu. Baik, ada soalan sebelum kita tamatkan kuliah? Ya. Okey. Okey. Ni okey. Seorang Islam apabila dia meninggal dunia, ada 4 benda kita kena buat kat dia. Pertama, mandi, kafan, solat dan ke bumi. Mandi, kafan, solat, ke bumi. 4 benda. Mandi, kafan, solat, ke bumi. Kalau dia solat jenazah ghaib, maka kita kena tunggu paling kurang 2 benda. Mandi dan kafan. Mereka tak semayang lagi. Tak apa. Kita boleh semayang dulu di sini. Mayat di mana? Di Johor. Kat mana? Masih di hospital. Forensik tak lepas keluar lagi. Kita di sini, jangan semayang lagi. Tunggu sat. Dah keluar dah? Keluar dah. Jadi masuk mandi dah? Dia baru masuk mandi. Bagi mereka mandi dulu. Mereka tengah kafan. Paling kurang tengah kafan. Tak apa dah. Mereka duk mula bungkus. Tak lengkap lagi. Ambil kain, duk ikat. Apa semua tu. Duk bubuh lah segala wangi-wangian semalam tu. Boleh semayang dah. Adapun mujahidin yang apabila dia ni telah syahid, mereka ambil dan mereka ke bumi terus je. Ke bumi terus. Dilarang untuk kita ni mandikan jenazah tu. Kerana syahid bermakna saksi. Jadi orang yang mati syahid ni, kesemua darah dan pasir tu dia akan jadi saksi. Maka tak boleh mandikan jenazah orang yang meninggal mati syahid ni. Macam MH370 kan, dilukis tu. Pada hari kedua dia hilang tu, ada masjid yang buat sembahyang jenazah. Tunggu dulu sebab kita tak tahu mati ke tak lagi. Mungkin dia pun mendarat di mana-mana ke apa ke, dia pun tunggu arahan ke apa, tak dapat dihubungi ke. Sehingga officially pihak ulil amri atau kerajaan, masa dulu Menteri Pengangkutan tu, dia habaq setelah kita berusaha mencari MH370, kita consider mereka semua telah meninggal dunia. Bila dia cakap macam tu, banyak hukum hakam sebalik yang dia cakap tu. Apa dia? Berkaitan dengan suami isteri, berkaitan mula dia punya edah tu bila, lepas tu dia nak ambil dia punya harta pusaka faraid apa semua tu nak kena buat. Insurans, nak claim insurans apa semua, mesti officially dia tu memang dah meninggal dunia. Dari segi Islam, dari segi perundangan ada banyak. Sama juga untuk sembahyang jenazah. Bila dia sebut kata dia confirm depa ni tak ada, maka baru kita boleh sembahyang jenazah ghaib. Sebab kita tak tahu apa jadi sebenarnya kat depa. Jadi kalau kita nak sembahyang mana-mana pun tak apa di dunia ni, maka kita jangan sembahyang selagi depa tak sembahyang jenazah. Depa tak mandi dan kafan lagi lah. Macam tu. Mujahid mujahid tak sembahyang lah. Tak sembahyang. 2 benda je buat tak. Kita ambil dan kafan dan ke bumi je. Tak payah sembahyang mereka lah. Sembahyang ghaib di sini. Dah sembahyang jenazah kepada sembahyang jenazah syuhada. Ada ke sembahyang jenazah untuk syuhada? Di sana boleh tak sembahyang tak? Ada orang yang meninggal dunia 2 je. Syahid. Lagi saya tengok balik. Sebab orang mati syahid tak sembahyang lah. Kita ke bumi terus saja. Tapi yang mujahid peperangan kat TV, kalau mujahid yang kena bom apa semua tu dia syahid. Mujahid, kalau dia syahid tu syahid ma'rakah. Maknanya syahid tu memang dia atas medan peperangan.
baru kita tak semayang. Tapi kalau kita iktiraf sebagai syahid, contoh Syekh Ramadan Al-Buti, dia tengah ceramah dalam masjid, depa bom dia dikira mati syahid macam tu. Tapi syahid tu bukan syahid ma'rakah, bukan syahid dalam medan peperangan. Dia dianggap mati syahid kerana dia duduk dalam masjid. Dia kategori macam tu. Dalam kategori macam tu, kita kena semayang kat dia juga. Macam biasa, semayang jenazah. Yang tak semayang ni mujahidin betul di Palestin, di Syria apa semua tu, yang meninggal bom tu dah. Ataupun kita yang panggil dia asyahid macam tu, orang tu kena semayang. Jadi tengok di sana lah. Kalau dia sama juga tadi lah, kalau daripada mandikan, kita agak-agak lah waktu kita berbeza. Contohlah yang kena bom tu, contoh ulama macam Syahid Ramadan Buti jadilah, dia kena bom. Jadi tunggu makluman daripada mereka, tengok di TV, sebab kita beza 5-6 jam. Kalau mereka dah mula semayang di situ boleh. Atau mereka dah semayang kemarin, kita semayang esoknya pun boleh juga. Masih boleh semayang walaupun dah dikebumikan, kita masih boleh semayang jenazah ghaib pada dia. Sembahyang ghaib itu untuk orang yang dianggap mati syahid. Maknanya bukan dia syahid ma'rakah. Sama juga orang yang dapat pahala mati syahid kalau dia mati dalam keadaan tenggelam, kalau dia mati dalam keadaan terbakar, kalau dia mati dalam keadaan yang mati bersalin, itu ketiga mati syahid juga. Tapi syahid tu dia dapat pahala syahid, bukan syahid ma'rakah, syahid medan peperangan dan pertempuran. Jadi orang-orang tu kita semayang macam biasa. Jadi kategori mereka ni semayang sama macam orang biasa juga. Bila mereka dah kafan dan dah dimandi dan dikafan, maka sejurus selepas tu kita pun boleh semayang. Kalau kita rasa macam tak confident, tunggu dia semayang dulu pun tak apa. Lepas tu baru kita semayang. Boleh semayang lagi. Masih boleh. Walaupun sehari 2 hari kita baru tahu tentang kematian dia, maka kita boleh semayang jenazah ghaib. Ataupun kita contohlah dari sini, kita ziarah rumah mak belakang kita. Mereka kata seminggu dah meninggal. Kita boleh di kubur dia, boleh semayang jenazah ghaib di kubur dia. Boleh. Kalau kita dekat lah. Kalau kita sampai sana baru tahu dia di Mekah dia meninggal, maka di rumah kita tu kita boleh bangkit semayang jenazah ghaib pada makcik kita yang meninggal seminggu dah di Mekah tu. Boleh, tak ada masalah. Janji dia sudah sembahyang. Jangan tak mandi lagi lah. Flow dia tu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.